TV KPM. Assalamualaikum kepada semua calon STPM 2021 yang sedang menonton di rumah sekarang. Apa khabar? Anda sedang menonton Sukses STPM 2021 bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini kita akan sama-sama belajar dan fokuskan teknik menjawab bagi mata pelajaran syariah Kertas 3. Dan bersama dengan kita hari ini seorang guru yang sangat berpengalaman dan beliau merupakan seorang pensyarah. Nak kenali siapa beliau? Ayuh kita saksikan Profil Guru. Wah, dan itulah guru kita untuk hari ini. Bersama dengan kita, Prof. Madya Dr. Muhammad Asmadi merupakan seorang pensyarah Akademik Pengajian Islam Contemporary di UiTM Teknologi Mara. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh panggil Ustaz ataupun panggil Prof, Ustaz? Panggil Ustaz. Panggil Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Hari ini Ustaz akan terangkan syariah Kertas 3. Cara menjawabnya, betul, Ustaz? Ya, betul. Baiklah, kalau macam tu saya kira Ustaz pun sudah bersedia. Dan pelajar di rumah pun pastinya tak sabar nak tahu bagaimana teknik menjawab Kertas 3 ini bagi mata pelajaran syariah. Jadi silakan, Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon-calon STPM Kertas Syariah 3. Anda bersama dengan saya, Dr. Muhammad Asmadi bin Yaakob, dalam Sukses STPM 2021 bagi Kertas Syariah 3. InsyaAllah pada kali ini saya akan menjelaskan tentang subjek Syariah 3, lebih kepada teknik menjawab soalan bagi Kertas Syariah 3. Okey, untuk yang pertama, sebelum saya lanjutkan kepada slide yang seterusnya, kita lihat sedikit tentang format soalan Syariah semester 3. Yang mana kertas ini mengandungi dua bahagian, bahagian A dan juga bahagian B. Yang mana bahagian A ada 3 soalan dan bahagian B juga ada 3 soalan. Manakala soalan yang perlu dijawab adalah 2 soalan sahaja daripada bahagian A dan 2 soalan daripada bahagian B. Okey. Peruntukan masa menjawab. Saya rasa semua maklum, peruntukan masa menjawab bagi Kertas Syariah 3 ini adalah selama 2 jam. Maksudnya, calon-calon semua ada masa 30 minit bagi setiap soalan. Jadi saya sarankan masa tersebut perlu digunakan sebaik mungkin. Setiap soalan dikemukakan beberapa soalan ceraian, iaitu soalan A, soalan B dan soalan C. Manakala peruntukan markahnya, soalan A biasanya 4 ataupun 6 markah, manakala soalan B 8 ataupun 6 markah dan soalan C kebiasaannya 8 markah. Ini adalah kebiasaannya, tapi mungkin ada, kadang-kadang ada yang di luar kebiasaan tu tidak dinafikan. Okey, saya nak ingatkan kepada calon-calon semua, kita belajar subjek Syariah 3 ini belajar mengikut sukatan yang telah ditentukan oleh MPM. Jadi sukatan pelajaran Syariah 3 ataupun subjek Syariah ni, calon-calon boleh muat turun dalam laman web MPM. Dan inilah sukatannya, dan saya akan fokus kepada ayat ahkam ataupun Syariah 3, yang mana ada 2, iaitu ayat dan juga hadis. Yang pertama, ayat. Dalam ayat ahkam, antara perkara yang calon-calon kena tahu, yang pertamanya adalah asbabun nuzul.
Yang kedua, munasabah al-ayat. Munasabah ni maksudnya kaitan ayat. Kemudian yang ketiga, syarah ayat secara ijmali dan tafsili. Syarah ni maksudnya tafsir lah, tafsir ayat, dan juga syarah bagi hadis. Ijmali maksudnya ringkas lah, secara ringkas dan juga secara terperinci. Kemudian maksud ungkapan ayat. Maksud ungkapan ayat maksudnya setiap kalimah-kalimah ni kalau boleh calon-calon kena kuasai maksud ungkapan setiap ayat. Istinbat hukum. Istinbat hukum, apakah aspek hukum hakam yang ada bagi ayat dan juga hadis tersebut. Dan taujihat. Taujihat maksudnya kesimpulan ataupun pengajaran yang boleh diambil daripada ayat dan juga hadis-hadis tersebut. Kemudian setiap ayat yang dikaji hendaklah dikaitkan dengan aspek berikut. Maksudnya selain daripada perkara yang disebutkan di atas, calon-calon juga kena kenal pasti nas-nas lain yang berkaitan, yang ada kaitan dengan ayat dan juga hadis yang belajarlah. Dan juga yang penting juga adalah realiti masyarakat masa kini. Realiti masyarakat masa kini ni adalah kaitan ayat dan juga hadis dengan isu-isu semasa pada masa sekarang. Jadi kemungkinan ada soalan-soalan yang berbentuk macam tu. Ini adalah sebagai salah satu contohlah bagi ayat Quran. Ini adalah ayat Quran dan ini adalah silibus lah, saya kata sukatan yang ada kaitan dengan ayat tu, maksud dan penjelasan ataupun kefahaman daripada ayat-ayat yang dibincangkan tersebut. Dan ini adalah mungkin dianggap sebagai isu-isu semasa, realiti masyarakat pada masa kini. Contohnya sikap angkuh dan besar diri, kurang mendekatkan diri kepada Allah, jenayah yang melibatkan nyawa dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah mesej dan juga pengajaran yang ada kaitan dengan ayat dan juga hadis. Okey, satu yang saya nak tekankan adalah apa kunci utama subjek ini. Jadi kunci utama subjek ini adalah faham ayat dan juga hadis. Ini adalah kunci utama. Sebab kalau kita lihat kesilapan pelajar-pelajar yang ambil subjek ini, mengapa mereka tidak mendapat markah yang baik? Kerana inilah sebenarnya tidak memahami ayat dan juga hadis. Jadi apabila tidak faham ayat dan juga hadis, maka mereka akan nak jawab pun mereka akan susah untuk menjawab. Ini adalah satu kunci utamalah bagi subjek ini. Baik, itu dia penerangan mengenai format ataupun cara menjawab bagi kertas syariah 3 ni cikgu. Dan selepas ni Ustaz pastinya akan kongsikan pula bagaimana cara sebenar untuk pelajar faham ayat dan juga hadis supaya mereka dapat skor markah yang tinggi. Tapi selepas ini, kerana kita akan berhenti berehat seketika Ustaz, kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita dalam Sukses STPM 2021 di mana hari ini bersama dengan kita seorang guru yang sangat hebat pengalamannya, iaitu Prof Madya Dr. Muhammad Asmadi ataupun lebih mesra disapa dengan panggilan Ustaz. Baik Ustaz, tadi Ustaz dah terangkan tentang format dan kali ini di segmen ini Ustaz nak terangkan bagi penerangan teknik menjawab pula. Betul Ustaz? Betul Mira. InsyaAllah saya akan jelaskan tentang teknik menjawab bagi soalan. Saya mulakan. Yang pertamanya adalah tadi saya dah jelaskan soalan ni ada soalan A, soalan B dan soalan C. Sebenarnya bagi semua soalan tu dia sama je, lebih kurang je. Cuma dia untuk soalan yang pertama, kedua lebih kepada ayat-ayat, manakala soalan 3 dan 4 yang dijawab tu adalah hadis. Okey, untuk ayat, bagi soalan A ni antara yang pernah keluar iaitu tentang sebab nuzul.
Sebab nuzul tu maknanya sebab penurunan ayat. Yang kedua makna petikan, dan yang ketiga kefahaman ayat. Ini adalah antara yang biasa keluarlah dalam soalan syariah 3. Okey, saya akan jelaskan cara untuk menjawab sebab nuzul. Sebab nuzul ni kita kena faham, ia adalah satu fakta. Jadi fakta ni dia tak boleh kita nak reka. Dia mestilah tepat fakta. Dia ada tokoh, perawi, siapa sahabat yang terlibat, dan jalan cerita yang betul. Dan di akhir sekali, pelajar-pelajar kena tulis, maka diturunkan ayat tersebut. Jadi itulah kunci kepada sebab nuzul. Dia kena ada yang tu. Jadi tokoh perawi ni mestilah betul. Sekiranya pelajar tidak tahu ataupun tak ingat tokoh perawi sahabat yang terlibat dalam sebab nuzul tersebut, tak perlu tulis pun tak apa. Tulis seorang sahabat Nabi. Kalau tulis takut tersilap. Itu adalah caralah. Kemudian dari segi jalan cerita pun mestilah betul lah. Okey, itu adalah untuk ni saya ambil satu contohlah sebab nuzul. Dalam satu riwayat ada dikemukakan bahawa seorang wanita telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana telah ditampar oleh suaminya. Jadi itulah maknanya seorang wanita, tak sebut nama pun tak apa, sebab itu adalah dalam riwayat tersebut. Dan di akhir sekali maka turunlah ayat ini ataupun ayat tersebut. Okey, ini adalah contoh sebab nuzul. Yang kedua, cara menjawab maksud petikan. Tadi saya dah jelaskan kunci utama bagi subjek ini adalah memahami teks ayat dan juga hadis. Jadi setiap kalimah sepatutnya pelajar-pelajar calon-calon dapat kuasai dengan baik. Dan jawapan tersebut mestilah jawapan yang tepat. Sebab petikan tu adalah fakta juga. Kita tak boleh nak reka, tak boleh nak dia ada satu fakta, mestilah jawapan tersebut jawapan yang tepat. Betul. Dan huraian yang diberikan tak terlalu panjang lebar pun tak apa. Maknanya sekadar terjemahan kepada teks ayat, terjemahan kepada ungkapan itu sudah memadai. Itu adalah bagi menjawab maksud petikan ayat. Ayat dan hadis lah, samalah. Baik. Baik Ustaz, bila Ustaz terangkan tadi tu bagi perenggan ataupun petikan contoh sebab nuzul itu di mana seorang wanita telah mengadu kepada Rasulullah kan Ustaz, kalau kita tulis nama, andai kata nama sahabat Rasulullah ke pun boleh ke Ustaz? Kalau tulis nama sahabat, pastikan nama tersebut nama yang tepat. Sekiranya nama tidak betul, mungkin salah lah. Contohnya saya bagi contoh Sayyidina Uthman. Ada satu riwayat Uthman bin Talhah. Tiba-tiba calon tulis Uthman bin Affan. Dia akan jadi orang lain dah. Betul. Itu yang menyebabkan jawapan tersebut dikira sebagai salah. Jadi pastikan nama tu tepat. Kalau tak yakin nama itu tepat, maka kita tulis seorang sahabat Nabi sudah memadai. Baik, itu dia penjelasan yang jelas daripada Ustaz. Kita berhenti berehat seketika Ustaz. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi cara menjawab dan juga teknik untuk menguasai syariah kertas 3. Jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita dalam Sukses STPM 2021 di mana hari ini kita akan belajar syariah kertas 3 dan untuk segmen kali ini apa pula penerangan daripada Ustaz? Silakan. Okay, terima kasih Mira. InsyaAllah saya akan jelaskan tadi saya dah jelaskan tentang soalan A. Soalan A lebih kepada sebab nuzul, petikan ayat, dan sebenarnya saya tak menafikan kadang-kadang ada soalan A juga berkenaan dengan kefahaman. Jadi kefahaman tu kadang-kadang ada soalan A dan juga kadang-kadang ada soalan B. Dia tidaklah rigid semua soalan A dua tu sahaja. Dia boleh bercampur-campur sebenarnya. Jadi soalan B,
soalan B ni kebiasaannya adalah berkenaan dengan kefahaman ayat dan juga hadis. Kefahaman ayat dan juga mesej dan juga pengajaran daripada ayat dan juga hadis. Ini adalah kebiasaannya bagi soalan B. Dan dari segi markah, soalan B kebiasaannya 6 ataupun 8 markah. Cara menjawab berdasarkan ayat ataupun hadis di atas. Kalau calon-calon lihat kepada soalan-soalan yang lepas, biasa calon-calon akan jumpa pada permulaan tersebut berdasarkan kepada ayat di atas, jelaskan. Itu adalah kebiasaannya pada pangkal soalan. Jadi sekiranya soalan tersebut, maksudnya soalan ini dia fokuskan kepada ayat itu sahaja. Maksudnya jawapan tu tidak boleh diambil daripada luar lah. Mesti fokus kepada ayat. Jawapan hanya dalam ayat dan hadis tersebut sahaja. Dan calon-calon perlu berhati-hati kerana mungkin soalan berfokus kepada ayat tertentu. Maksudnya contohnya soalan tu tanya berdasarkan kepada ayat 68 dan 69 surah Al-Furqan. Padahal dalam sukatan ayat tersebut 68 sampai 72 contohlah. Jadi dia fokus kepada 68 dan 69 sahaja. Jadi calon-calon kena ambil daripada ayat itu sahajalah. Jangan langkau kepada ayat 70, 71, 72. Ni biasa berlaku kesilapan. Mungkin dia terlalu excited nak jawab soalan, dia tak perasan. Fokus kepada soalan yang ditanya. Okey, kemudian biasa juga dalam soalan yang ditanya, soalan B itu, berdasarkan kepada ayat ataupun hadis di atas dan nas-nas lain. Ni kalau calon-calon tengok kepada soalan-soalan lepas, biasa ada juga soalan yang berbentuk macam ni. Maksudnya di sini sebenarnya bagi soalan tersebut, penggubal pun sebenarnya dia tak jumpa poin ataupun isi yang cukup untuk menjawab soalan dalam ayat tersebut. Sebab itu dia akan tulis berdasarkan ayat dan nas-nas lain. Jadi nas-nas lain tu inilah sama ada ayat Quran ataupun hadis. Cuma calon kena fokuskan dahulu kepada ayat tersebut sebelum calon mengambil nas-nas lain dalam jawapan, meletakkan dalam jawapan. Okey, itu adalah contoh untuk cara menjawab berdasarkan ayat di atas dan nas-nas lain. Dan yang ketiga dalam soalan-soalan yang lepas juga, biasa juga ditanya tentang mesej dan pengajaran. Contohnya berdasarkan kepada ayat tersebut, keluarkan ataupun jelaskan 3 pengajaran yang boleh diambil. Jadi macam mana kita nak menjawab soalan yang mesej dan juga pengajaran? Maksudnya di sini, ini contoh yang saya bawa lah, yang saya ambil dalam silibus tadi. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini satu ayat. Jadi mungkin soalan tanya berdasarkan kepada surah Al-Furqan ayat 63 hingga 65 contohnya. Jelaskan 3 mesej. Jadi mesej ni kita akan lihat kepada ayat ni. Apa mesej yang pertama? Jadi mesej yang pertama, kita cuba lihat apa sifat ke ataupun tadi saya jelaskan sifat ataupun perintah ataupun larangan dalam ayat tersebut. Contohnya di sini apa? Yamshuna 'alal ardi haunan. Yang pertama. Itulah mesej yang pertama. Berjalan
di atas bumi dalam keadaan yang lemah lembut. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini mesej yang kedua. Kita jangan membalas ucapan-ucapan yang tak baik yang diberikan kepada kita dengan ucapan-ucapan yang sama, tetapi kita menjawab dengan ucapan-ucapan yang baik. Kemudian apa lagi? Wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang melakukan pada malam hari, mereka melakukan solat tahajud. Itu adalah sifat ibadur rahman. Jadi kalau ditanya mesej, kita boleh jelaskan kita perlu menjadi seorang yang disebutkan sifat-sifat tadi. Jadi itu adalah mesej yang berkenaan dengan ayat dan juga hadis. Ayat yang tadilah contoh tadi tu. Okey, kemudian seterusnya cara menjawab soalan C. Soalan C ni kebiasaannya soalan yang ada kaitan dengan isu-isu semasa. Isu-isu semasa. Jadi dari segi markah, bagi soalan C, kebiasaannya markah tu agak tinggi lah. Agak tinggi, 8 ataupun 10 markah. Jadi soalan C ni soalan yang sebenarnya agak sukar untuk diramal. Kenapa? Kerana bagi penggubah soalan, dia boleh membuat soalan di luar daripada tajuk, di luar daripada silibus, tetapi masih lagi ada kaitan dengan tajuk. Contohnya yang tadilah, contohnya saya tunjuk tadi, silibus wa ibadur rahman, di akhir sekali tu tentang sifat angkuh sebagai contohnya. Mungkin penggubal soalan boleh tanya tentang cara untuk menangani sifat angkuh. Itu adalah, jadi perkara ni agak sukar untuk diramal. Dan calon-calon sebenarnya, saya yakinlah calon-calon STPM ni orang-orang yang sudah pun ada ilmu pengetahuan. Jadi boleh gunakan ilmu-ilmu yang kita belajar daripada luar, pembacaan kita untuk kita jawab soalan-soalan C ni. Baik. Saya ambil beberapa contoh soalan. Ni soalan yang keluar dalam tahun 2019. Bincangkan 3 kesan buruk terhadap individu yang bersifat angkuh. Ini yang saya sebutkan tadi. Dia ada kaitan dengan tajuk, tapi dalam buku pun saya rasa mungkin tak ada lah. Sebab dia sesuatu yang inilah di luar daripada ni. Bincangkan 3 hikmah pensyariatan jihad dalam Islam. Hikmah pun kadang-kadang ada soalan yang ditanya. Sebab biasanya hukum hakam ni dia ada hikmah-hikmah tertentu. Betul. Jadi hikmah pun satu soalan yang agak famous lah. Bincangkan 4 perbuatan memakan harta secara zalim dan implikasinya terhadap masyarakat. Yang ni perbuatan memakan harta secara zalim. Memakan harta secara zalim ni contohnya apa? Mencuri, merompak, dan implikasinya terhadap masyarakat. Jadi kena ada perbuatan dan juga apa implikasi, kesannya di sebalik perbuatan tersebut. Dan bincangkan 4 strategi yang boleh dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Islam bagi meningkatkan kualiti modal insan. Ni soalan kadang-kadang kita tak jangka pun soalan ni keluar kan. Tapi sebenarnya dia lebih kepada pengetahuan yang kita ada. Cuma dia ada beberapa tips yang saya nak jelaskan sedikit bagi menjawab soalan C ini. Bagi fakta-fakta tersebut, dia mestilah fakta yang tidak berada dalam satu, saya guna istilah dalam satu payung. Dalam satu payung tu maksudnya yang
yang kita boleh Dalam satu kelompok yang sama dalam ke, satu Ustaz? kelompok yang sama. Baik Ustaz, kita berhenti berehat seketika boleh Ustaz? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini untuk lebih banyak penerangan daripada Ustaz. Jangan ke mana-mana, hanya di Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses STPM 2021 di mana pada hari ini bersama-sama dengan Ustaz Aswadi akan terangkan cara menjawab kertas syariah 3 dan bagaimana untuk anda dapatkan markah maksimum. Dan sekarang Ustaz, saya nampak di situ ada kata soalan. Boleh Ustaz jelaskan kepada saya dan juga mereka di rumah? Silakan Ustaz. Terima kasih Mira. Jadi saya nak jelaskan berkenaan dengan kata soalan. Kata soalan yang biasa ada dalam kertas soalan lah. Jadi yang pertamanya nyatakan. Nyatakan ni satu kata soalan dari segi aras tu aras rendah lah. Kita just nyatakan. Kebiasaannya soalan A, dia minta nyatakan sifat, contohnya tadi nyatakan sifat ibadur rahman. Kita just tulis je yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau dia minta 5 lah. Kalau minta 6 lah. Okey, tu nyatakan. Okey, senaraikan pun saya rasa sama dengan nyatakan, just senaraikan sahaja. Ni soalan A biasanya nyatakan senaraikan tu biasa. Kemudian yang ketiga terangkan. Terangkan, jelaskan, huraikan. Saya masukkan dalam satu kelompok lah. Ketiga-tiga ni. Maksudnya ini mesti ada isi dan sedikit huraian. Terangkan, jelaskan macam tadilah. Terangkan 3 sifat ibadur rahman. Jadi di samping kita tulis sifat dan kita terangkan sedikit tentang sifat tersebut. Jelaskan, huraikan pun sama. Ini dalam satu kelompok. Kemudian sebagai kelompok yang ketiga lah. Kelompok yang ketiga adalah bincangkan, beri ulasan. Bincangkan dan beri ulasan ni dia aras tu agak tinggi. Yang mana pelajar-pelajar ataupun calon-calon kena jelaskan ataupun secara lebih detail tentang sesuatu fakta yang diberikan. Dari segi tulisan pun mestilah agak panjang lebar sedikit lah berbanding dengan terangkan dan jelaskan tadi tu. Dan kalau ada contoh, calon-calon tulis contoh pun tak apa. Ni supaya lebih jelas dari segi inilah untuk bincangkan dan juga beri ulasan. Dan saya nak ingatkan, bagi kata soal bincangkan dan beri ulasan ini, calon-calon dikehendaki membuat kesimpulan. Apa kesimpulan daripada yang dibincangkan di akhir sekali, bagi kesimpulan supaya dia jelaslah. Ni adalah daripada calon sendiri, bukan daripada ayat hadis. Jadi calon kena bagi kesimpulan. Sebab kesimpulan pun ada markah yang khusus, 2 markah untuk kesimpulan. Bagi terangkan, jelaskan, huraikan, tak bagi kesimpulan pun tak apa. Ni cara menjawablah bagi kata soalan yang saya sebutkan tadi. Okey, seterusnya saya nak jelaskan tentang bagaimana teknik mendapat keputusan yang baiklah, keputusan yang cemerlang bagi syariah 3. Yang pertama, tadi saya dah jelaskan tadi, yang pertama sekalinya adalah kunci utama bagi subjek ini adalah memahami maksud ayat dan juga hadis. Sebab kita subjek ni subjek ayat Quran dan hadis Nabi. Betul. Jadi kena fahamlah apa maksud setiap ungkapan-ungkapan, setiap kalimah-kalimah daripada ayat dan juga hadis tu. Kalau calon-calon tak faham, tu yang menyebabkan salah jawab, silap jawab, tidak dapat markah yang baik, kerana yang pertama ini tidak ada.
Dan calon-calon sebenarnya tak perlu hafal pun tak apa. Ayat tadi tu tak ingat, kalau ingat lagi baik sebenarnya. Ingat lagi baik sebab kita belajar ayat kan, ayat Quran, hadis-hadis Nabi tu kalau ingat lagi baik. Kalau susah untuk ingat, tak ingat, tidaklah menjadi satu kesalahan ataupun tidak menjejaskan. Yang pentingnya calon-calon faham maksud tu yang paling penting. Okey, yang keduanya, jawab dalam bentuk fakta dengan sedikit huraian. Maknanya jangan tulis fakta sahaja. Fakta bagi soalan A yang tadi nyatakan, senaraikan, just fakta pun okey. Tapi bagi soalan B, soalan C, huraikan, jelaskan, terangkan. Fakta kena ada dan di samping kena ada huraian. Jadi huraian tak perlu terlalu panjang. Kalau kita boleh huraikan dalam 3 baris pun dah okey dah. Tu bagi soalan B lah. Bagi soalan C, tambah lagi 2 baris, 5 baris. Tu sedikit teknik. Di samping kalau ada contoh, soalan C tu letakkan sekali contoh. Baik. Okey. Yang ketiga, jangan memberi jawapan yang berbentuk umum. Berbentuk umum ni contohnya apa? Contohnya seperti kita dikehendaki bersifat takwa. Kita kena ada sifat takwa. Jadi sifat takwa ni sesuatu yang umum. Betul. Tidak ada spesifik. Spesifik. Sebab dalam ayat biasanya dia ada spesifik yang yang perlu kita nilah. Okey. Yang keempat, sekiranya melibatkan proses. Contohnya seperti kafarah. Mungkin ada bagi ayat-ayat tertentu yang dia ada proses. Nak buat yang tu kena buat yang tu dulu. Kafarah contohnya. Kafarah tu dia ada proses dia. Yang kalau tak boleh buat yang ni, maka turun kepada yang kedua. Jadi yang tu kena mestilah berturutan, secara berturutan. Kita tak boleh nak ambil yang paling bawah letak ke atas. Tak boleh langkau lah. Tak boleh langkau. Jadi proses tu kena ikut turutan. Dan yang kelima, jangan beri maksud dua fakta yang sama dalam bentuk yang berlainan. Baik. Saya nak bagi contoh lah. Ni contoh. Bincangkan 4 tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. Ni contohnya pelajar, calon memberi jawapan 4 tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. Yang pertama, dia bagi jawapan memberi didikan agama. Ya, betul lah, memberi didikan agama. Ini satu fakta. Kemudian dia tulis yang kedua, menghantar anak ke sekolah. Menghantar anak ke sekolah tu walaupun betul dari segi fakta dia betul, tetapi dia sebenarnya di bawah satu kelompok. Macam yang Mira sebutkan tadi, di bawah satu kelompok dalam satu payung, iaitu memberi didikan. Jadi ibu bapa, yang pertamanya didikan, kita ambil satu sahaja. Kemudian yang ketiga, contohnya calon menjawab memberi nafkah. Ibu bapa memberi nafkah kepada anak-anak. Ini satu tanggungjawab kepada ibu bapa, betul lah. Tapi yang keempat, dia bagi jawapan memberi duit poket. Sama juga. Sesuatu yang samalah, bawah satu kelompok. Walaupun calon jawab 4, memberi fakta 4, tetapi yang diterima hanya 2 sahaja. Yang pertama dan yang ketiga. Jadi dia tak dapat markah yang kedua dan juga yang keempat. Ini sesuatu yang merugikan calon. Jadi dalam menjawab soalan pun kita kena ada strategi lah. Strategi supaya jawapan kita tu mendapat markah yang maksimum. Okey, saya tadi saya dah jelaskan kat sini. Yang keenam, membuat analisa soalan-soalan lepas. Ini calon-calon boleh membuat sedikit analisa lah bagi soalan-soalan lepas. Saya nak tunjuk satu laman web calon yang boleh
Ini saya sarankan supaya calon membaca sedikit tentang laporan peperiksaan pada yang lepas. Maksudnya ada dalam laman web MPM, calon-calon boleh download, boleh tengok apa laporan yang telah dibuat oleh ketua pemeriksa tentang jawapan-jawapan yang telah diberikan, apa kelemahan calon-calon di dalam menjawab dan apa jawapan yang sepatutnya. Yang ini ada di dalam laman web MPM. Maksudnya Ustaz, pelajar kalau mereka nak baca laporan peperiksaan ini, mereka boleh terus pergi ke laman sesawang berikut, Ustaz, betul Ya, ke? betul. Okey. Bukan setakat Syariah 3 sahaja, bahkan subjek-subjek yang lain pun ada laporan setiap penggal. Okay. Baik Ustaz. Ustaz boleh teruskan dengan contoh soalan 2019 tadi tu. Okey, saya teruskan yang cuma saya nak jelaskan balik beberapa kelemahan. Sebenarnya kelemahan tu dia ulang yang tadilah, tidak faham teks, jawapan tidak berdasarkan ayat ataupun hadis, fakta tidak dihuraikan, tidak fokus kepada soalan yang ditanya. Ini adalah kebiasaan berlaku lah. Tapi saya nak masa yang ada ni saya nak sedikit bagi penjelasan tentang soalan-soalan lepas. Saya ambil satu soalan pada tahun 2019. Ini soalan yang pertama. Soalan yang pertama, ini ayat Quran yang diberi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kemudian soalan dia, terangkan sebab nuzul ayat 3 di atas. Jadi sebab nuzul ayat 3, maknanya ayat inilah. Kadang-kadang mungkin ada soalan yang ada dua sebab nuzul, ayat yang berbeza. Kadang-kadang lah. Contohnya, ni contoh saja. Mungkin ayat 3 ada sebab nuzul, ayat 4 pun ada sebab nuzul. Jadi sekiranya jadi calon kena berhati-hati. Kalau ayat 3 tu dia jelaskan ayat 3. Kalau dia jawab ayat 4, maknanya jawapan tu jawapan yang salah. Tak diterima lah. Tidak diterima. Soalan B, berdasarkan ayat di atas, jelaskan 4 mesej yang berkaitan dengan perkahwinan. Maksudnya yang saya yang saya bagi tahu tadi tentang mesej. Mesej apa? Mesej di dalam ayat tersebut, tetapi yang berkaitan dengan perkahwinan ini fokus dia. Walaupun ayat ni satu ayat yang ada perkara-perkara lain, tetapi yang dia naknya adalah tentang perkahwinan. Apa mesej yang Allah nak bagi tahu tentang perkahwinan, tentang apa? Poligami, memberi mas kahwin. Itu adalah mesej dalam aspek perkahwinan. Yang ketiga, realiti pada hari ini, soalan C ya. Realiti pada hari ini menunjukkan bahawa agak ramai pengamal poligami mengalami masalah dalam pengurusan rumah tangga mereka. Berikan ulasan anda mengapa hal ini boleh berlaku. Tadi saya dah jelaskan, soalan macam ini agak sukar untuk diramal. Sebab dia berkaitan dengan isu semasa. Jadi jawapan calon pun mestilah jawapan yang sebab STPM ni, peringkat STPM ni calon-calon sudah matang. Betul. Saya yakin calon-calon sudah matang dan mempunyai ilmu yang sudah mendalam. Jadi boleh gunakan ilmu-ilmu anda untuk menjawab soalan-soalan yang berbentuk macam ni. Cuma kena berhati-hati tadilah supaya tidak berada dalam satu kelompok dan kita bagi huraian yang jelas. Okey. Ini soalan yang kedua. Soalan yang kedua, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sampailah akhir ayat. Ini surah Al-Hajj. Berdasarkan ayat 77 di atas, terangkan dua suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun soalan ini soalan A, tetapi yang dia gunakan adalah terangkan. Jadi terangkan maksudnya kena ada fakta dan juga kena ada sedikit huraian. Dua suruhan Allah. Jadi ayat 77 sahaja. Jangan calon-calon ambil ayat lain. Kalau calon-calon ambil ayat 78, jadi
dia tak boleh diterima. Mesti 77. Jadi apa perkara? Message. Okey. Yang soalan B, jelaskan soalan B sudah. Soalan C, bincangkan 3 hikmah pensyariatan jihad dalam Islam. Ayat ni ada kaitan dengan jihad. Ya ayyuhal wajahidu. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Jadi apa hikmah pensyariatan jihad? Jadi saya yakin calon-calon pun sudah belajar. Jadi banyak sebenarnya hikmah pensyariatan jihad, tapi dia naknya 3 sahaja. Kalau kita tahu 5, 6, kita tulis 3 sajalah supaya kita menjimatkan masa. Betul. Asalkan bukan dalam kelompok yang sama, betul Ustaz kan? Bukan dalam kelompok yang sama. Okey, ni contoh soalan 3. Soalan 3, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Terangkan soalan A, terangkan 2 mesej yang terdapat dalam ayat 60. Ayat 60 ayat mana? Ayat 60 ayat yang terakhir. Start kat sini sampai sini. Jangan calon-calon ambil yang ni. Kena fokus kepada ayat yang ditanya. Apa mesej dalam ayat tersebut? Jelaskan 4 perintah yang terdapat dalam ayat di atas. 4 perintah tu kita kena tengok perintah apa Allah, perintah Allah dalam ayat-ayat ni. Antahkumu bil adli, maknanya perintah untuk berlaku adil. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua, banyaklah dalam ayat ni, ada banyak sebenarnya, ada beberapa perintah. Jadi yang dia naknya adalah 4 perintah saja. Bincangkan 3 peranan iman dalam memastikan pemerintah melaksanakan keadilan. Ni yang tadilah soalan C tadi agak sukar untuk diramal, tetapi kita boleh guna kaedah tadi. Jawapan kita tu mestilah jawapan yang berdasarkan logik lah, berdasarkan kepada logik bolehlah guna, tapi dia mestilah ada kaitan dengan soalan yang ditanya tu. Maknanya peranan iman dalam memastikan pemerintah melaksanakan keadilan. Kena kaitkan dengan pelaksanaan keadilan tadi. Okey, ini hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa ni? Tentang muflis. Tentang muflis. Saya ambil soalan saja berdasarkan hadis di atas, nyatakan 4. Jadi nyatakan. Hanya nyatakan sahaja. Baik. Nyatakan sahaja, iaitu ada beberapa, jadi just nyatakan sahaja. Kemudian jelaskan 3 bentuk balasan kepada golongan yang muflis di akhirat. Sebab hadis ni dia ada balasan orang yang muflis di akhirat, apa yang dia akan dapat. Okey. Soalan C, bincangkan 4 perbuatan memakan harta secara zalim dan implikasinya terhadap masyarakat. Jadi ini adalah tentang perbuatan memakan harta secara zalim. Baik. Dan juga implikasinya bagaimana, dan implikasinya. Kan? Jadi murid menjawab kenalah letak rumusan mereka juga di situ, Ustaz. Ya, betul. Baik. Sebab bincangkan kena ada kesimpulan. Rumusan. Baik, itu bagi soalan bahagian A, B dan juga C. Alhamdulillah selesai. Kita pergi satu persatu, Ustaz. Bagaimana pula rumusan daripada Ustaz sendiri tentang apa yang telah kita belajari pada hari ini? Silakan. Okey, sebagai kesimpulan ataupun rumusan saya, jadi calon-calon di dalam menjawab soalan syariah 3, yang kunci utamalah yang saya sebutkan tadi tu, calon-calon kena faham. Faham teks ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di samping calon-calon membaca soalan secara berhati-hati. Jangan gopoh nak jawab ni. Tengok soalan tu tanya apa fokus soalan tu, ayat mana yang ditanya. Jangan terlalu gopoh untuk menjawab. Ya, itu dia satu pesanan yang ringkas tetapi membawa makna yang besar. Jangan gopoh ketika menjawab, kerana di situlah mungkin markah kita boleh dapat banyak di dalam soalan tersebut. Terima kasih banyak Ustaz ataupun Prof. Madya Dr. Muhammad Asmadi atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua calon STPM yang bakal menduduki kertas peperasaan ini. Diucapkan semoga anda berjaya. Kita jumpa lagi di episod akan datang hanya di Sukses STPM 2021. Assalamualaikum.